luar sana, dan kena kenal pasti punca sama ada murid tu ada kekurangan fasiliti, peranti tak ada dan sebagainya, atau murid tu sendiri bermasalah untuk mengikuti PDPR. So kita dalam pegangan kita, guru tingkatan dengan guru mata pelajaran kena main peranan, dan kita boleh juga libatkan guru bimbingan kaunseling. Kalau kita lihatlah, kalau guru bimbingan kaunseling, apa yang dia boleh buat untuk kita tingkatkan ni dari segi pencapaian jumlah kehadiran. Kita boleh gunakan kepakaran guru bimbingan dan kaunseling untuk meningkatkan motivasi, menerangkan hala tuju. Kalau dia langsung tidak mengikuti PDPR, di mana dia punya pencapaian nanti. So kita kena minta guru bimbingan dan kaunseling sentiasa merapati penjaga ibu bapa dan juga murid-murid itu sendiri untuk memotivasikan mereka untuk mengikuti kelas PDPR dan sebagainya. So saya rasa bimbingan kaunseling boleh memainkan peranan dengan menghubungi ibu bapa atau murid itu sendiri. Dari segi pemantauan kita lah di barisan pengurusan ini, kita kena, macam saya kena berhubung dengan saya punya ketua bidang untuk membuat pemantauan dari segi PDPR tu. Mungkin bos, mungkinlah PDPR tu kurang menarik, atau ada cikgu yang hanya hantar kerja rumah, dalam WhatsApp ke dalam Telegram, dia belas kerja rumah saja, tak ada tutorial. So kita kena buat pemantauan, baru kita dapat feedback. So kenapa ketidakhadiran murid dalam PDPR tu berlaku? Mungkin kerana tak ada tutorial langsung. So budak pun anggap, anyhow petang ni kita buka, adalah kerja rumah yang cikgu hantar. Mungkin macam itulah bos. Jadi yang saya nampak maknanya kalau kita nak tingkatkan kehadiran pelajar ni, kita kena wujudkan pembelajaran yang menyeronokkan dan yang menarik sekali. Jadi saya mintalah Pustakalai untuk ingatkan guru-guru kita supaya menyediakan bahan yang boleh orang kata memotivasikan pelajar kita untuk hadir dalam kelas PDPR. Betul Pak. Cikgu kena fleksibel lah. Dia tak boleh masa PDPC dulu. Totally different. Dalam PDPR ni tidak bersemuka. Dia totally kena different. Kalau PDPC itu pun sendiri, kalau dia tak boleh menarik minat walaupun bersemuka dengan murid, ini kan pula alam maya. So dia kena ada satu method macam mana dia nak menarik murid-murid itu. Sesuai di sini kolaboratif dari segi pedagogi semua dia kena ada. Dia kena macam dia kena masukkan semua kemahiran, pengalaman yang ada pada dia, dan dia boleh tap daripada media dan sebagainya untuk mewujudkan keseronokan murid. Itu banyak bergantung kepada komitmen guru dan juga pengalaman guru. Sebab kalau kita lihat kan sekarang ni pelajar-pelajar dia memang tak suka lagi lah kalau kita beri bahan dan kemudian mereka buat sendiri kan. Dia lebih kepada inovasi, penggunaan IT dan sebagainya. Jadi berdasarkan pemantauan yang Pustakalai buatlah sebagai PPK Pentadbiran, adakah guru-guru kita menggunakan IT dalam PDPC mereka? Rata-rata cikgu kita memang mau tak mau bila PDPR dia kena gunakan ilmu ICT. Tapi ada di kalangan guru dia mengambil jalan yang mudah untuk menghantar kerja rumah dalam WhatsApp. Dia tak buat GC. So bila dia tak buat GC, dia tak tahu macam mana pemahaman murid-murid tersebut. Kalau secara GC, at least sekurang-kurangnya dia dapat respon pada masa itu juga daripada murid-murid dengan soal jawab dan sebagainya. Ini ada di kalangan guru, dia tak buat GC, terus dia ambil langkah yang mudah, cuma WhatsAppkan kerja rumah, modul dan sebagainya, dan untuk dapatkan balik feedback tu agak lewat. Mungkin kita ada satu kaedah lain lah untuk kita menggalakkan pelajar-pelajar kita ni terlibat dalam PDPR. Contoh kita ganjaran. Boleh. Kita macam satu balik kepada pemantauan lah. Kita kena bekerjasama, mau tak mau kita kena wujudkan network dengan ibu bapa dan penjaga.
kita nak tahu actual sebab sebenar kenapa murid itu tidak terlibat. So kadang-kadang dia berkongsi peranti dengan parent. Ada yang murid sendiri tak bagi tahu pada parent. So bila kita berhubung ada network dengan terutamanya guru mata pelajaran atau guru tingkatan, kalau sudah ada hubungan yang akrab dengan ibu bapa, boleh berhubung dan sebagainya, boleh mengingatkan warning orders kepada ibu bapa tentang sekian-sekian kelas akan berjalan dan sebagainya, ataupun selepas kelas pun dia boleh dapatkan feedback. Sebab guru di sini Puan, dia memainkan peranan sebagai facilitator, bukan saja kepada murid, kepada ibu bapa pun dia boleh menjadi facilitator untuk dapatkan feedback. So kita tak ada physical touch dengan budak sekarang ni. Kita kalau nak touch budak melalui ibu bapa dan sebagainya lah. Saya minta guru-guru kita lah supaya mengadakan masa ni lebih sesuai untuk mengadakan networking dengan ibu bapa. Sebab yang nak memantau dia secara langsung ibu bapa dengan penjaga. Ya, maknanya kita yang pertama sekali kita kena kenal pasti isunya dan kemudian kita orang kata kita rapatkan hubungan kita ni dengan parents. Dan akhir sekali saya rasa mungkin jugalah kita boleh beri dalam bentuk ganjaran. Ya, saya setuju. Kan ganjaran kepada pelajar-pelajar kita yang aktif. Ganjaran ni dalam bentuk macam bagi saya pendapat saya lah Puan, dalam bentuk sijil. Sebab mereka sekarang ni penglibatan mereka dalam koko dan sebagainya dah tak ada dah, kurang dalam keadaan sekarang ni. So bila kita bagi sijil kepada murid-murid yang aktif, sekurang-kurangnya yang ni akan membantu dalam hala tuju kerjaya dia nanti lah. Ganjaran tu satu dalam bentuk sijil. Mungkin kita juga boleh bagi dalam bentuk token kan. Token kupon kan, tukarkan di koperasi. Dan satu lagi yang saya nampak adalah kita bagi dalam bentuk amalan baik. Dalam SSDM. Itu salah satulah ganjaran walaupun kecil tapi bermakna kan kepada pelajar kita. Betul. So kita cubalah usahakan supaya berlaku peningkatan dari segi kehadiran pelajar-pelajar kita lah dalam PDPR ini. Sebab saya bimbang ni dengan keputusan SPM 2020 yang bakal diumumkan nanti. Dan juga anak-anak kita yang akan menduduki SPM 2021 yang kalau kita lihat mereka hanya berada di tingkatan 4 hanya 17 minggu saja kan. Betul. Dan kemudian naik tingkatan 5 pun hanya 5 minggu. 5 minggu. Masuk minggu yang kelima dah. Kebetulan sekolah kita lebih awal kita tutup. Dan sekolah kita pun dah 2 minggu berturut-turut kan diarahkan tutup kerana kes COVID. Jadi itulah sekali kita kena berusaha lah kan. Kelebihan kita bos macam yang perancangan yang bos buat awal tahun ni untuk mengadakan modul ni, kita dah buat setakat ni dah buat 2 modul 2 siri Puan. Memang banyak membantu lah, terutamanya murid-murid yang tidak dapat hadir ke sekolah, tak boleh buat PDPC dan sebagainya. Modul tu banyak membantu. Walaupun kita tak dapat edarkan dalam bilik saja, sekurang-kurangnya kita letak dekat pondok pengawal, murid boleh ambil dan ni. Mungkin PDPR ni mungkin akan dilanjutkan. Bukan kemungkinan kalau dilanjutkan kita kena bersedia dengan modul siri yang ketiga Pak. Jadi kita boleh maklumkan pada guru kita supaya boleh menyediakan modul ni dalam masa cuti sekolah nanti. So itulah sekali kita harap SPM 2021 ni tidaklah orang kata kita mengharapkan SPM 2021 ni boleh lagi mengekalkan prestasi sekolah walaupun dalam keadaan pandemik COVID ini. Betul. Kita kena proaktif Puan. Sebab cabaran-cabaran ni mau tak mau kita kena hadapi. Kita tak boleh jadikan itu sebagai satu alasan untuk menarik kita punya pencapaian ke belakang. So bila kita dah ada masalah, how to overcome. Kita kena cuba, tak boleh terus menyerah Puan. So terima kasihlah Puan kerana dalam proses untuk perkembangan kurikulum ni banyak idea yang bos bagi. Kita berkongsi idea sebenarnya kan. Dalam pengurusan ni memanglah yang pentingnya berkongsi idea supaya kita dapat orang kata satukan idea-idea yang baik itu dan kita kongsikan pula dengan guru-guru. We work as a team lah, team players. Kita team players lah. Saya harap cikgu-cikgu kita pun rata-rata boleh saya berkata lah Puan, very committed kita dengan barisan pentadbir, ketua bidang, ketua panitia dan sebagainya. Pasti we can achieve. Okay, insyaAllah.
So saya akan mengambil peluang ini untuk berjumpa dengan MLT yang lain untuk menyebarluaskan apa program, apa tindakan kita selepas ini. Ya, Puan. Dan kita harap apa usaha yang kita laksanakan ini dapat meningkatkanlah kehadiran pelajar-pelajar kita dalam PDPR. Okay, Puan. Okey. Masih, Puan? Ya. Alright. Sorry ganggu masa you. Tak apa, Puan. Ini tugas tanggungjawab kita. Okey. Okey. Terima kasih. Alright. Setelah amat ni sepuluh. Okay, Puan.